Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan bagi subjek sejarah Kesultanan Malaya Melaka EJ 20103. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Faradiba Sabardin, dan Patra Punjungan. Tajuk pembentangan kami ialah peradaban maritim di Nusantara. Untuk part saya akan membentangkan, yaitu daripada pengenalan sehingga sistem pentadbiran dan perdagangan. Bagi bagian pengenalan, peradaban maritim merujuk kepada tamadun yang berkembang berdasarkan hubungan manusia dengan laut. Di Nusantara, laut bukan saja menjadi sumber ekonomi, malah berfungsi sebagai laluan perhubungan dan perdagangan antara bangsa. Kedudukan Nusantara yang terletak di persimpangan perdagangan dunia menjadikan aktiviti maritim sebagai pemangking utama perkembangan tamadun. Dalam konteks ini, Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai contoh unggul sebagai kuasa maritim yang berjaya di rantau Nusantara. Konsep dan peradaban maritim. Pertama, konsep peradaban maritim merujuk kepada cara hidup masyarakat yang mempunyai hubungan rapat dengan laut. Yang kedua, masyarakat maritim memiliki kemahiran pelayaran seperti navigasi, pembinaan kapal, dan penggunaan angin monsun. Yang ketiga, perdagangan laut menjadi asas kepada ekonomi dan membolehkan pertukaran barangan serta idea berlaku. Melalui aktiviti maritim inilah, budaya, bahasa, serta agama seperti Islam tersebar ke seluruh Nusantara. Kedudukan strategik Melaka. Kedudukan strategik Melaka yang terletak di Selat Melaka merupakan faktor utama kegemilangannya sebagai kuasa maritim. Yang kedua, Selat Melaka menjadi laluan perdagangan utama yang menghubungkan timur seperti Cina dengan barat seperti India dan Timur Tengah. Perairannya yang terlindung dan terselamat memudahkan kapal dagang berlabuh. Keadaan ini menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entrepot dan pusat tumpuan perdagangan antara bangsa. Perkembangan Melaka sebagai kuasa maritim. Perkembangan Melaka sebagai kuasa maritim ini berlaku hasil daripada gabungan faktor geografi dan juga pentadbiran yang cekap. Melaka berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan antara bangsa yang menghubungkan pelbagai wilayah. Sistem pentadbiran yang teratur juga serta pelaksanaan Undang-Undang Laut Melaka menjamin keselamatan perdagangan. Selain itu, kekuatan Angkatan Laut Melaka memastikan perairan Selat Melaka pada ketika itu berada dalam keadaan aman dan stabil. Sistem pentadbiran dan perdagangan Melaka. Pertama, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka diketuai oleh Sultan sebagai ketua negara. Pentadbiran pula dibantu oleh pembesar seperti bendahara, temenggung, dan laksamana yang mempunyai peranan masing-masing dalam perdagangan. Syah Bandar bertanggung jawab pula mengurus pedagang asing mengikut kawasan asal. Dan yang terakhir, sistem cukai yang adil serta pelabuhan yang teratur menjadikan pusat Melaka sebagai pusat perdagangan yang dipercayai. Sekian daripada saya dan seterusnya akan dibentangkan oleh rekan kumpulan saya. Terima kasih. Seterusnya akan dibentangkan oleh saya, Patra binti Punjungan, dengan nombor kad metrik YE 222-10078. Seterusnya adalah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka menunjukkan kemajuan pentadbiran dan perundangan Kesultanan Melaka sebagai kuasa maritim Nusantara. Ia mengawal setiap pelayaran dan perdagangan laut, memastikan keselamatan, keadilan, dan ketertiban. Nakoda dipimpin sebagai ketua kapal, anak kapal wajib patuh dan pedagang dilindungi barangan serta urusan perdagangan. Undang-undang ini juga mengatur pembahagian keuntungan, pampasan kerugian, dan hukuman terhadap kesalahan di laut. Dengan peraturan yang jelas, Melaka wujudkan persekitaran perdagangan laut yang selamat dan dipercayai. Undang-Undang Laut Melaka mengukuhkan Melaka sebagai pusat maritim unggul di Nusantara. Seterusnya adalah peranan Kesultanan Melayu Melaka dalam penyebaran Islam. Kedudukan Melaka sebagai
pelabuhan strategik menjadikan pusat perdagangan dan pertemuan pedagang dari Arab, India, China, dan Kepulauan Melayu. Pedagang Muslim menyebarkan Islam melalui amalan harian mereka, menarik minat masyarakat tempatan secara aman tanpa paksaan. Pengislaman raja menjadi Islam juga menjadikan agama rasmi, memperkukuhkan juga institusi seperti masjid dan pusat pengajian. Melaka menggunakan jaringan perdagangan dan hubungan diplomatik untuk menyebarkan Islam ke Nusantara, Jawa, Brunei, dan wilayah lain. Prinsip Islam diterapkan dalam pentadbiran melalui Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Melaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam dan juga sekaligus membentuk asas peradaban Melayu Islam di Nusantara. Seterusnya adalah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511. Kejatuhan Melaka menandakan berakhirnya kuasa maritim Melayu yang menjadi pusat perdagangan utama Nusantara. Faktor dalaman, kelemahan kepimpinan, pertikaian pembesar dan rasuah dan juga sistem pertahanan yang merosot. Faktor dalaman pula adalah serangan Portugis di bawah Alfonso de Aguirre, kepentingan ekonomi dan politik kuasa barat, serta bantuan sebahagian perdagangan yang berkhianat. Kesannya, Melaka kehilangan status sebagai pusat perdagangan, laluan perdagangan beralih ke Aceh dan Johor, tetapi warisan pentadbiran undang-undang dan budaya maritim terus diwarisi Kerajaan Melayu selepasnya. Kejatuhan Melaka memberikan kesan pengajaran tentang kepentingan perpaduan, kepimpinan, keberkesanan, dan kesiapsiagaan kita untuk mempertahankan kedaulatan maritim. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kesultanan Melayu Melaka merupakan pusat peradaban maritim Nusantara pada abad ke-15, memanfaatkan kedudukan strategik di Selat Melaka untuk membina jaringan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Melaka disokong oleh sistem pentadbiran terurus, undang-undang yang jelas, yaitu Hukum Kanun dan Undang-Undang Laut Melaka, serta armada maritim yang menjamin kelepasan dan kestabilan ekonomi. Mereka juga memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam, membentuk struktur pentadbiran, adab, budaya, dan identiti Melayu yang diwarisi kerajaan selepasnya, walaupun jatuh pada tangan Portugis pada tahun 1511 akibat kelemahan dalaman dan serangan luar. Warisan perdagangan, undang-undang, budaya, dan Islam kekal terus pada masyarakat maritim. Kesimpulannya adalah kejayaan Melaka menekankan pentingnya legasi budaya, agama, sosial, dan perdagangan dalam membentuk peradaban maritim yang dinamik dan berpanjangan. Seterusnya adalah senarai rujukan. Ini adalah senarai rujukan yang kami telah kaji, dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.